tamu VIP. Orang ternama, tapi bila dia buka baju, bulu ketiak nampak sampai sini. Arab tu, dia kata kat saya, siapalah mereka ni tak potong dulu. Kan? Tapi sekarang dah pakai ihram kan. Tapi orang kadang-kadang di luar tu baju mahal, tapi dalam tak tahu nak kemas diri. Wanita juga demikian. Ini kena. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Nabi kata, Nabi Yusuf alaihi salam, Tuhan bagi kat dia qad u'tiya syatrul hasan. Tuhan telah bagikan Nabi Yusuf ni separuh daripada kekacakan, kecantikan. Nabi paling handsome ni Nabi Yusuf, terbukti dengan Quran. Tapi tak apalah, setengah orang kata dak, Nabi Muhammad lebih handsome. Nabi Muhammad tu yang handsome lah, tapi yang ni dengan bukti Quran, dengan hadis Nabi lagi. Sebab tu terpotong jari wanita-wanita yang tengok tu. Handsome lah. Nak handsome terang mana tak boleh. Separuh daripada kecantikan ni Nabi Yusuf ambil. Tuan-tuan tahu apa yang Qatar tu nama apa? Yang dilarang masuk ke Saudi tu, laki yang handsome tu, Omar Burkani. Tahu? Tuan-tuan tahu? Omar Burkani dikatakan terlalu handsome lah. Dia masuk ke Saudi, Saudi tak bagi. Orang handsome sangat tak boleh. Jadi isu antara bangsa, Omar Burkani tak boleh masuk Saudi. Kena balik handsome. Dan pergi ke internet banyak gambar Omar Burkani. Terus Omar Burkani pun orang jadi gila lah, handsome. Ini lawan apa? Lelaki yang paling apa ni? Ahli politik pun masuk, artis pun masuk. Tak terang mana lah. Omar Burkani tu kira memang lelaki paling kacak dalam dunia lah. Kira custom tengok apa? Immigration tengok pun kena patah balik. Tengok perempuan cantik pun boleh masuk, Omar Burkani kena belah. Tapi tak ada apa. Nabi Yusuf separuh daripada semua kecantikan tu. Allah bagi kat dia. Allah bagi kat dia. Dan nikmat Allah bagi setengah orang ni. Tapi Tuhan ni maha adil. Dia bukan bagi mata wanita semua mesti suka dengan orang hak lawa. Kalau tidak pakai tak kahwin, hak jenis ni tak apa lawa. Kan? Kita tengok orang tu rendah, nana tu dia dapat bini lawa. Nikmat Tuhan berbagai-bagai. Orang kata kalau hitam tak lawa, putih baru lawa, jangan main. Kalau tidak tak kahwin, negro. Ada yang minat dengan negro, orang negro juga kan. Negro, budak-budak negro main UIA. Si ada UIA ramai budak-budak negro, budak-budak black. Kita panggil black. Oi, bercinta sakang dengan budak-budak Melayu. Saya cinta kamu, ya tak? Kita nampak badan orang negro. Allah Ta'ala jadikan mata juga memandang berbagai, subhanallah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Abi Hurairah radhiyallahu an, saya langkau hadis tu pasal satu dua hadis tu lebih kurang sama dengan hadis yang sebelum ni. Hadis yang berikutnya. Cari mana hadis Abu Hurairah yang lepas daripada tu. Hadis Abu Hurairah tentang satu, kemudian hadis Ibnu Umar tentang mata Dajjal, kita dah baca lah. Kemudian masuk satu lagi hadis Abu Hurairah lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud fayaqtulahumul muslimuna hatta yakhtabi al-yahud hatta yakhtabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajar fayaqulul hajar wasyajar ya muslim ya abdallah hadha yahudi khalfi fata'ala faqtulhu illa al-gharqad fa innahu min syajaratil yahud muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la taqumu sa'ah, tidak akan berlaku kiamat
hatta yuqatilal muslimun al-yahud, sehingga orang muslim berperang dengan Yahudi. Orang muslim dengan Yahudi ni akan berperang, kok mana pun mesti berperang. Cuma kita tak tahu hadis ni hadis hak mana, hak berperang yang mana. Ulama-ulama hadis kata, sebahagian mereka condong pasal hadis ni banyak diletak, Abu Daud letak dalam bab tentang fitan dan juga Ibnu Majah dan seumpamanya. Lalu mereka kata hak perang ni depa duk fikir hak orang Islam perang dengan Yahudi ni, Yahudi hak kita baca yang ikut Dajjal daripada Asfahan. Ingat tak? Kan? Berapa ramai yang daripada Asfahan? 70,000. 70,000 daripada Asfahan. Yang ada Tayalisah tu, yang ada apa? Selendang hak macam Yahudi pakai tu, 70,000. 70,000 tu dia orang tu ikut Dajjal. Dan Dajjal akan datang ke Baitul Maqdis. Dajjal akan datang ke dalam Baitul Maqdis. Dalam riwayat Abu Daud dan riwayat Imam Ahmad, dia akan datang ke Baitul Maqdis. Semasa itu Isa telah datang, Nabi Isa telah turun. Yang akan jadi imam ketika salat, Nabi Isa turun masa salat subuh. Yang jadi imam ketika itu Nabi kata ar-rajulus salih. Rajulun salih, seorang lelaki saleh. Lelaki saleh ni Nabi tak sebut nama dia. Riwayat ni dalam Muslim, Nabi tak sebut siapa dia. Para ulama hadis sebahagian mereka menyebut dia maksud Nabi Mahdi. Mahdi. Bila Isa turun waktu subuh, Mahdi nak jadi imam, lelaki saleh ni nak jadi imam. Isa turun, Mahdi tahu kata Isa dah ada, dia unduk, dia nak bagi Isa jadi imam. Nabi Isa pegang tahan dia di belakang dia, tolak dia pergi depan, kau jadi imam, kau jadi imam. Hatta Nabi Isa datang, dia ikut umat Nabi Muhammad jadi imam. Mahdi imamukum minkum, dalam sebagian riwayat imam kamu di kalangan kamu. Isa salat di belakang Mahdi dan orang. Selepas daripada salat, kemudian Isa bersama dengan Mahdi pergi dan mereka membuka pintu di Baitul Maqdis, dan mereka dia pergi hala ke Syria dan mereka buka pasal Isa turun di mana? Di Dimashq kan, dan kemudian dia berjumpa dengan Mahdi di Baitul Maqdis. Kemudian mereka pergi ke sana di bahagian syarqi, di bahagian timur tanah di Syria. Kemudian mereka Isa buka pintu, didapati Dajjal sudah sampai. Dan Isa kata dia akan pukul Dajjal dengan satu pukulan yang tak pernah dia pukul siapa-siapa. Dan Isa membunuh Dajjal. Jadi siapa yang ikut bersama di belakang Dajjal? Siapa dia? Yahudi daripada Asfahan yang kita baca sebelum. Yahudi daripada Asfahan. Jadi sebahagian syurah hadis kata hak maksud hadis ni hak perang ni lah, perang hak antara pengikut Nabi Isa, pengikut Mahdi dan Nabi Isa ni dengan Dajjal dan Yahudi yang ada di belakang Dajjal. Tapi hadis ni dia sebut umumah, dia kata orang Islam kan perang dengan Yahudi. Dia tak spesifikkan benda tu dalam riwayat ni, disebut umum. Fayaqtul muslimun, orang Islam akan bunuh Yahudi, hatta yakhtabi al-yahudi min wara'il hajari wasyajar, sehingga Yahudi akan menyorok di belakang batu dan pokok. Fayaqulul hajar wasyajar, hajar dan syajar kata, ni dekat kiamat lah, ya muslim ya Abdullah hadha yahudi khalfi fata'al faqtul. Wahai muslim, wahai Abdullah, ini Yahudi ada di belakangku, mari sila bunuh. Illal gharqad,
kecuali al-gharqad, pokok gharqad. Pokok gharqad ni satu jenis pokok yang tak berapa besar, dia berduri. Dia banyak di Baitul Maqdis. Dia juga ada di Baqi', sebab tu disebut Baqi'ul Gharqad. Di Baqi', Baqi'ul Gharqad, pokok gharqad. Nabi kata kecuali pokok gharqad, fa innahu min syajaratil yahud, kerana pokok gharqad daripada pokok Yahudi. Wallahu alam lah, maksudnya pokok lain semua bunyi lah, pokok gharqad sengap. Kok kesian kot. Kenapa? Yahudi ni Yahudi yang perang orang Islam lah. Islam bukan kata semua Yahudi duk pergi perang. Kita pergi perang mentang-mentang jumpa Yahudi kata Islam tak suruh. Setengah orang kita kan, dia ingat kalau jumpa Yahudi, buku Yahudi, bukan semua Yahudi hak tak perang kita tak boleh buat apa. Ada sahabat Nabi yang Yahudi, keturunan yang Yahudi. Yang ni Yahudi yang memerangi Islam. Ini salah satu daripada tanda kiamat. Salah satu tanda kiamat. Jadi orang Islam akan perang. Bila tu? Hak tu kita tak tahu. Setengah orang dia duk kira, tak apa, aku tak perang dengan Yahudi, tunggu Nabi Isa mai aku join. Tak payah. Kita buat apa yang ada pada kita. Jangan duk jadi arkam, duk pergi cari bahas tinggi, duk tunggu Imam Hadi mai. Hak ni tak jadi kerja. Kita semua buat apa yang ada pada kita. Kita baca hadis-hadis ni. Sahabat dulu pun baca dah. Dah berapa ribu tahun, 1400 tahun orang Islam baca. Benda ni belum main lagi. Satu hari dia akan main. Satu hari dia akan main. Wa anhu radhiyallahu an, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta yamurru ar-rajulu 'ala al-qabri fayatamazzagh fayatamarragha alayhi wa yaqul ya laitani kuntu makana sahib hadha al-qabr wa laysa bihi ad-din illa al-bala, muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa anhu ni balik pada Abu Hurairah sebelum tu. Qala Rasulullah, kata Rasulullah, walladhi nafsi biyadih, demi yang nyawaku berada di tangannya. Siapa dia? Di tangan siapa? Allah lah. Di tangan Allah. La tadhhabud dunya, dunia tidak akan pergi, yakni dunia kiamat tak akan berlaku. Hatta yamurur rajulu 'alal qabri, sehingga seorang lelaki, maksudnya sehingga orang manusia ni lalu di atas kubur. 'Alal qabri, lalu atas kubur. Dia boleh yamurru bi, yamurru 'ala. Dalam bahasa Arab ni. Maksud dia lintas kubur lah. Dia lintas kubur, dia tengok kubur, fayatamarragha alaihi, yatamarragh. Maksudnya yatamarragh ni yataqallab, yatamarragh. Maksudnya dia duk pusing, duk keliling kubur. Lalu kubur pergi duk pusing, duk tengok. Yataqallab, maksudnya dia duk pergi balik kubur. Wa yaqul, dan dia kata ya laitani kuntu makana sahib hadzal qabr. Alangkah baiknya jika akulah yang berada pada tempat tuan punya kubur ni. Maksudnya alangkah baiknya jika aku mati macam dia dah. Dekat kiamat Nabi kata, sebelum dunia kiamat keadaan macam ni akan berlaku. Nabi tak kata dekat ke apa, Nabi kata dunia tak akan pi melainkan sampai macam tu lah. Orang lalu kubur, orang kata kalau aku mati bagus. Nabi kata apa? Walaisa bihi din illal bala. Dia kata macam tu bukan kerana agama, tapi kerana bala. Kerana agama ni ada juga orang kata, kalau aku ni mati tak terlibat dengan fitnah ni, alangkah baiknya. Ali pun kata, alangkah baiknya jika aku mati 20 tahun dahulu, wahai Al-Hasan, anakku Hasan, sehingga aku tak terlibat dengan fitnah ni. Umar bin Khattab pernah kata masa dia tua, ya Allah, ambillah nyawaku sebelum aku jadi tua, sebelum aku jadi nyanyuk dan menyusahkan rakyat jelata aku. Ada orang kata benda tu kerana agama. Kita tak boleh minta mati kerana balak. Maksudnya, buat apalah aku ni susah sangat, mati aku buanglah Tuhan. Tak boleh.
Tapi kalau kita kata kerana kita nak selamatkan agama kita, tengok fitnah, ya Allah, fitnah banyaknya, ya Allah, matikanlah aku supaya tak terlibat dalam fitnah. Tawaffani ghairil maftun, dalam hadis sebut, ya Allah, matikan aku dalam keadaan tidak terfitnah. In aradta biqaumin fitnatan tawaffani ghairil maftun. Jika kau nak menyebabkan satu kaum ditimpa fitnah, matikanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Tak apa. Nabi kata kawan hak ni hak pi kata kat kubur ni bukan kerana agama, tapi kerana tak tahan hidup. Setengah orang yang tak boleh macam mana? Apalah susah sangat hidup dalam dunia ni, awak tak mau mati bang aku ni. Hatu tak boleh. Tapi kalau kita bimbang agama kita tercemar, kita bimbang agama kita jadi lemah, kita bimbang nanti orang tangkap kita, kemudian kita tak boleh untuk berpegang dengan agama, kita minta Tuhan matikan kita, tak apa. Nabi kata akhir zaman orang minta mati ni bukan kerana tu, kerana dia tak tahan dengan dunia ni. Disebabkan dunia lah, bukan disebabkan akhirat. Barangkali masalah banyak, barangkali hutang banyak ke, barangkali masalah tekanan ke dengan keluarga, dia minta mati. Ini balak. Nabi kita sebelum dunia berlaku, akhir akan berlaku. Dan sekarang pun kita tengok ramai juga ada orang pun memang harap dia mati, ya. Dan akhir zaman akan lebih banyak dalam hal ini. Nabi kata dekat kiamat, kan, banyak qatl, bunuh manusia tak aman. Kita tengok berita yang seronok sikit ni. Semua berita hak betulnya derita. Sampai mai ke negara kita, derita. Guard patut jaga orang, bank guard pula pergi tembak. Betul-betul tembak ni. Manusia ada CCTV, ada apa. Sebab tak aman. Negara tak aman. Jenayah meningkat tiap hari, berita orang tembak orang, CCTV macam-macam orang tunjuk. Bawa parang, tetak kereta orang, bawa parang, buka, pecahkan kereta, ambil beg orang, ragut di sana sini. Negara tak aman. Polis ada, tapi barangkali polis pun tak boleh nak kontrol dah. Mungkin banyak tumpuan hari itu pada geng demonstrasi. Lepas tu demonstrasi tu tak masalah sangat. Yang rompak merata, tak aman, hilang keamanan. Agama dua benda, manusia ni dua benda. Kita baca li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabbaha dzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Mereka menyembah Tuhan Kaabah yang apa? Menyelamatkan mereka daripada ketakutan, yang memberi makan kepada mereka daripada kelaparan. Dua benda. Manusia takut dan lapar. Ini benda susah sekali. Takut dan lapar. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tuhan bila dia bagi aman, dia bagi manusia cukup makan. Semua orang cukup makan. Kemudian dia bagi tak takut. Kadang-kadang kita orang kaya makan ada di rumah, tapi hidup takut, tidur malam-malam takut orang rompak, takut orang rompak, tak boleh bahagia. Kadang-kadang hidup aman, orang semua tak rompak, duit tak ada, makan tak ada, pun tak bahagia. Orang tak kacau, orang tak main masuk rumah kita, tapi kita makanan tak ada. Tapi kalau Tuhan bagi dua benda, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, dia bagi kepada kita makanan yang menyelamatkan kita daripada lapar, dan dia beri keamanan yang menyelamatkan kita daripada ketakutan, rakyat bahagia. Tapi bila sebuah negara makan pun dah tak apa nak cukup, hidup pun ketakutan, maka ia bukan sebuah negara yang aman. Negara itu hendaklah ditukar.
supaya diurus takbirkan yang memberikan keamanan dan menghilangkan kelaparan. Wallahu ta'ala alam. Kita buka kepada soalan. Ada soalan tuan? Habis soalan. Saya ditipu 10,000 oleh seseorang. Mana yang lebih bermanfaat di akhirat kelak? Halalkan 10,000 tersebut atau tidak menghalalkan? Sehingga kini saya tak ingin menghalalkan supaya dia menanggung dosa. Tuan-tuan, setengah orang, sebelum saya nak cerita mana manfaat, mana tak manfaat, setengah orang, ada orang nanya dia, zalim dia, curi duit dia. Mai satu orang kata tak baik hang tak maafkan dia di dunia. Agama tak kata. Memang baik kita maafkan, tapi tidak berarti berdosa orang yang nak tuntut benda tu di akhirat. Tu mahkamah akhirat. Dia kata hang nak tuntut apa kat aku? Aku bukan ada pahala apa. Cik, dia buat gempak kita kan. Baik hang maaf aku. Kalau hang tak ada pahala, aku ada dosa. Dosa aku hang tanggung. Itu yang disebut dalam hadis Muslim. Nah, sebab tu Nabi kata atadruna manil muflis. Kamu tahu tak siapa muflis? Al muflis fina man laisa lahu dirham wala mata', dalam hadis Muslim. Orang yang tahu tak muflis siapa? Orang yang bankrupt siapa? Orang yang bankrupt sahabat kata tak ada dirham, tak ada mata', tak ada perhiasan. Al muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi shaumin wa salatin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Nabi kata yang muflis di kalangan umatku orang yang datang pada hari kiamat dengan semayang, puasa, macam-macam lagi. Kemudian dia juga pada akhir dia dapati dia maki orang ni, tumpah darah, ambil harta orang ni, tumpah darah orang ni. Lalu Allah ambil semua pahala dia bagi ke orang. Kalau habis funiat telah dihabiskan pahala dia tu, dia ambil pula dosa orang letak atas dia. Faturiha alaihi faturiha finnar. Ambil dosa orang bubuh kat dia, ambil dosa dia bubuh dalam neraka. Tapi kalau kita maafkan, Allah suka orang yang memaafkan. Ada kelebihan orang yang maafkan di sisi Tuhan. Tuan-tuan, orang yang buat dosa, orang yang merompak kan, dia ada dua dosa. Orang yang curi duit kita, dia ada. Pertama, dia dosa dengan kita. Satu, dia dosa dengan Tuhan. Tuhan larang benda ni. Dia jangan fikir, alah dia dah halal syaitan. Hang berdosa dengan Tuhan. Tuhan larang benda ni. Hang buat ke siapa? Dua dosa. Tapi Tuhan suka kita maafkan. Kalau siapa nak maafkan, sudah pasti tak ada benda yang sia-sia di sisi Tuhan. Dan dia, Allah Ta'ala akan bagi kelebihan lain di akhirat. Di zaman kapal layar, di negeri Kedah ada seorang ulama terkenal. Zaman kapal layar ni apa? Lambang Barisan Nasional lah masa tu. Zaman kapal layar di negeri Kedah ada seorang ulama terkenal, Mursyidul Am di Raja, yang bernama Tuan Haji Abdul Rahman Marbuk. Dalam satu ceramah beliau berkata, beliau pernah bertanya kepada anak-anak muda,
Pasal apa kamu tak semayang? Anak muda menjawab, Tuhan belum menggerakkan hati. Lalu beliau jawab pantun. Ni bukan soalan, ni cerita pantun ni. Tuan-tuan, kalau kita renung, menggerakkan hati ni betul ya Allah Ta'ala gerakkan hati. Kita sendiri tahu diri kita. Pada musim kita ada semangat nak ibadat, dia mudah ibadat. Tapi ada musim apabila taufik tu dia tak, iman tu dia tak menjelma dengan kuat. Iman ada tapi dia tak kuat, dia tidak yazid, tak bertambah. Kita macam-macam tu. Tapi dia akan datang satu kekuatan yang luar biasa bila iman tu ada. Bukan saja kita boleh semayang, kita semayang dengan khusyuk. Bukan saja kita boleh doa, kita doa dengan syahdu. Then kemudian kita dapati benda tu hilang. Bila-bila lagi dia datang balik, iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Benar-benar sebab tu kita sebut ihdinas siratal mustaqim, supaya Allah bagi petunjuk kepada kita di jalan yang lurus, taufik. Cuma persoalannya macam saya kata, siapa dia yang Allah nak bagi ni? Hidayah dari sisi ni, dia kata yahdillah man yasha, Tuhan memberi petunjuk pada siapa yang Tuhan mau. Siapa yang Tuhan mau ni? Tuhan mau bagi petunjuk kepada orang yang mau petunjuk. Kepada orang yang tak mau, Tuhan tak bagi. Tak ada dalam dunia ni orang cari hidayah Tuhan bagi dia jadi sesat bang, supaya dia masuk neraka. Tak ada, Tuhan tak buat. Subhanallah tuan-tuan agama. Ambil ayat semayang gugur dosa. Antara semayang dengan semayang gugur dosa. Antara Ramadan dengan Ramadan gugur dosa. Antara umrah dengan umrah gugur dosa. Allah kalau boleh ni nak bagi perkara tak ada dosa, tang pahala tak gugur, payah. Kita sendiri buat bagi gugur. Kita pergi cari masalah dengan orang, dia gugur lah. Kita kena bagi kat dia. Tapi dengan Tuhan tak. Kok Tuhan kata hari ni kita buat satu dosa, pahala lama aku buang. Dia dah ada. Bahkan kita buat dosa, start daripada umur baligh buat dosa, sampai umur 50 lah. Pipi tak mana dengar orang duk mengajak, timbul kesedaran. Menangis tak kira, tak, ya Allah, buat apalah banyak sangat dosa aku ni sampai tak kembali pada engkau. Umur pun dah banyak dah, 55 dah ni. Tak ada lah peluang nak buat amalan macam muda-muda balik. Meratap kat Tuhan. Tuhan kata, Allah buat apa? Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Tuhan tukar kejahatan mereka jadi kebaikan. Dah lah buat jahat, tukar jadi baik pula. Tak boleh kita kata rugi aku buat awal. Mati tengah jalanannya. Hak yang buat awal dah kelebihan dia, menikmati nikmat iman, menikmati segala, tentu tak sama. Sebab tu syurga ni bukan satu taraf. Syurga kita dengan Nabi tak sama. Tapi betapa Tuhan nak bagi keampunan. Sehingga para ulama kata ni hadis-hadis yang kata Tuhan ampun ni dengan amalan ni, dosa besar, dosa kecil. Ada di kalangan ulama kata hatta kalau dosa besar tu apa masalah? Walaisa zalika bi'azizin 'ala Allah. Yang demikian itu tak berat pun kat Tuhan. Orang bunuh 99 orang, dia ampun. Habis tu nanya orang kawan yang mati, tak nanya. Takkan kita kata saya duduk dalam syurga pun tak payah hati, duduk teringat kat dia. Allah Ta'ala rahmat. Tuan rahmat Tuhan. Kita ni kalau fikir rahmat itu bukan payah. Manusia kita jumpa macam-macam. Ada orang kedai kita, ada apa. Sebahagian daripada Tuhan sering ditemui oleh manusia ketika dia dalam susah. Dia jarang temu Tuhan dan dia senang.
Air mata sering menjadikan manusia insan bertemu Tuhan. Gelak ketawa jarang jadikan manusia temu dengan Tuhan. Walaupun orang tak suka dengan air mata, tapi air mata menemukan orang dengan Tuhan. Disebutkan dalam kuliah, air mata ni ada dua jenis. Satu air mata sejuk, satu air mata panas. Tu kata qurrata a'yun, penyejuk mata. Sebab hak tu air mata sejuk. Air mata panas, air mata sedih. Air mata sejuk, air mata gembira. Yuqirullahu 'ainaik, Allah Taala menyejukkan matamu kerana air mata sejuk. Askhanallahu 'ainaik, Allah Taala panaskan matamu, maksud Allah Taala berimu derita. Sebab apa? Sebab tu tuan-tuan, sebab tu sebahagian ahli sufi bila dia berjalan dan kemudian mereka tersepak batu ataupun kayu di jalanan dan luka kaki mereka, mereka balik beritahu keluarga mereka, kenapa kaki luka? Allah Ta'ala bertegur siapa dengan aku di jalan tadi, tanya khabar aku. Lalu aku pun teringat, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keagam hidup berjalan dengan caranya sendiri. Itu Tuhan yang cantik. Kita tengok, Syekh Qutb sebut, apabila aku hidup di bawah zilalil Quran, aku dapati tidak ada sesuatu yang dikatakan kebetulan. Kebetulan Syekh, kebetulan tu Syekh Qutb kata, bila aku hayati Quran, aku tengok tak ada kebetulan. Semuanya di bawah program Tuhan yang sangat indah. Gedebuk-gedebak kita jumpa orang tu cara kebetulan, cara tak sengaja. Tapi kadang-kadang kerana yang tak sengaja tu kita main mengaji, kerana yang tak sengaja tu kita pergi belajar Quran, kerana tak sengaja tu kita main kuliah, kita tingkatkan iman. Sebab apa benda tu berlaku? Allah Ta'ala ada rencana dia. Mungkin dia sayang kat kita, kita pernah buat satu benda, dia suka benda tu. Mungkin dia tahu kita mengharapkan hidayah, dia campak hidayah tu kat kita dengan berbagai jalan yang tak disangka. Sebab itu sesiapa yang merenung kepada kehidupan, dia melihat Tuhan itu sangat cantik dan sangat indah. Apa ni? Soalan saya di zaman kita, ada tak orang berkata harga minyak naik? Oh ni lama lah harga minyak naik. Harga minyak naik takdir Tuhan. Harga minyak turun takdir Tuhan. Esok bajet naik lagi pun takdir Tuhan. Hak menang pilihan raya takdir Tuhan, menang jadi ketua pun takdir Tuhan, menang jadi exco pun takdir Tuhan. Memang semua takdir Tuhan. Perempuan hak kena tembak tu pun takdir Tuhan. Tapi di belakang takdir itu ada tangan-tangan yang Tuhan bertanggungjawabkan dia. Kerana dia memilih untuk berlaku. Hidup ni Tuhan bagi. Allah Ta'ala, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa nak beriman, siapa mau sila beriman, siapa mau sila kufur. Madu ada, racun ada. Siapa minum racun, dia tanggung. Siapa minum madu, dia tanggung. Dia tak boleh kata pasal apa ada madu, pasal apa ada racun, aku minum apa? Hang pilih racun, sedangkan Tuhan juga menyediakan madu. Ada pisau. Sebab tu saya kata Epicurus ni satu di dalam atheism, dia paling dahulu lagi, 1000 tahun dulu, dia challenge agama. Dia kata agama tak benar, karena dia kata agama menyatakan Tuhan adalah kebaikan mutlak. Kemudian dia kata Tuhan merupakan pencipta mutlak. Dan kemudian kita melihat di alam ini ada berlaku kejahatan. Kata dia, kalau Tuhan itu, kejahatan itu bukan daripada Tuhan, berarti Tuhan bukan pencipta mutlak segala-galanya. Kalaulah kejahatan itu daripada Tuhan, Tuhan bukan kebaikan mutlak. So bertentangan, dia kata. Dengan itu Tuhan tak ada. Kalau kita kata kejahatan ini daripada Tuhan, tak boleh. Tuhan kebaikan mutlak, Tuhannya semua baik. Kalau kita kata kejahatan ini bukan daripada Tuhan, kita berlawan pula. Tuhan ni pencipta segala-galanya.
So dia kata tak boleh. Tuhan tak. Sebahagian pekulis kata, kalau kejahatan ada di dunia ni, Tuhan mau hapuskan kejahatan ataupun tidak. Jika Tuhan itu nak hapuskan kejahatan, tetapi dia tak berkuasa hapuskan kejahatan, dia bukan Tuhan. Jika dia berkuasa hapuskan kejahatan, tapi dia tak mau hapuskan kejahatan, dia nakal. Itu bukan kebaikan. Jika dia tak berkuasa dan tak mampu, dia bukan Tuhan. So Tuhan tak ada. Ini pada pandangan, daripada pemikiran ni lah etis berkembang. Kita tengok etis berkembang. Epicurus the best orang, bukan betul. Maksud the best yang initiate idea untuk supaya manusia jangan percaya Tuhan, kewujudan Tuhan. Agama mengaut. Sebenarnya baik dengan buruk ni tafsiran berdasarkan undang-undang. Apa dia? Perbuatan lelaki menyetubuhi perempuan, baik ke buruk? Tak boleh kata baik dan tak boleh kata buruk, sehingga kita tahu dia bersetubuhan itu zina atau persetubuhan itu perkahwinan. Banjir yang turun lebat, hujan, tidak boleh dia katakan baik dan buruk. Dia baik untuk tanah ranah, buruknya apabila kita pergi duduk kawasan banjir. Hujan turun okey, tapi buat empangan bagi retak, atau memang tak bagus ya. Jadi keburukan itu cetusan manusia, berpunca daripada hukuman atau tindakan manusia, ataupun Tuhan yang menyebabkan kejahatan. Ini agama datang untuk menjawab teori, dan Yahudi, Kristian gagal untuk memberikan jawapan, merumuskan sebagian jawatan, sehinggalah sarjana-sarjana Islam tampil untuk menjawab sebahagian daripada tuduhan etis terhadap agama. Dahsyat soalan ini. Adakah salah seorang petani menanam kacang bendi bentuk 4 segi menyerupai Kaabah di tanah suci dengan tujuan mudah ingat kepada tuan rumahnya? Tak tahu. Dah apa dia tanya? Apa saja manusia tengok, kalau dia teringat Tuhan, benda dianggap ibadat. Cuma ada benda kita tak boleh tengok kerana Tuhan larang. Kan? Di dalam teori maqasid, di dalam teori bukan maqasid, dalam masalah maslahah, di antara nas dan maslahah, ulama-ulama fiqh dulu buat contoh. Boleh tak kalau satu orang lelaki dia kerja duk tengok kat perempuan cantik, tengok perempuan cantik, perempuan pakai lebih kurang, pasal apa hendak tengok perempuan? Supaya aku dapat mengingati kebesaran Allah yang menciptakannya dengan penuh kecantikan. Dia kata tak boleh, kalaupun dia ingat sungguh, sebab adanya nas yang melarang melihat kepada wanita yang ajnabiyah, wanita. Oh, yang tak sembahyang pantun tu. Oh, Pak Haji nak suruh nak baca pantun. Burung merak terbang sekawan. Bukan siapa Haji untuk baca pantun ni hari tu. Bukan Pak Haji Khalid. Pak Haji Khalid berada ni. Pak Haji Khalid pencen dah. Oh, Pak Haji Khalid ada. Oh, dia ada. Pak Haji Khalid saya ingat Haji baca pantun ni. Burung merak terbang sekawan, singgah berhinggap di pohon berangan. Dia pantun Melayu kan. Ni saya cerita bab pantun lah. Dia kena buh sebaris. Saya ni sastrawan tak? Burung merak terbang sekawan singgah berhinggap di pohon berangan. Semua gerak kuasa Tuhan, cuba naik pokok lepas tangan. Ya. Dia kata dah Tuhan tak gerakkan supaya lepas, duk pegang itu. Ada lagi soalan? Ya.
Apa dia? Mahdi bukan muncul di situ. Mahdi sebelum tu lagi. Mahdi akan diambil bai'ah di Mekah. Dan panjang cerita tentang Mahdi ni kan. Dia akan ambil bai'ah di Mekah, kemudian dia akan bergerak, dia jumpa dengan Isa je di sana. Dia dah ada pengikut dia. Mahdi ni satu nama yang kontroversi ya. Kita secara, kalau kita ambil hadis-hadis Mahdi, kita boleh simpulkan macam ni. Mahdi ni ada. Detail Imam Mahdi dalam hadis-hadis ni, ada yang dhaif, ada yang tak kuat. Macam tu. Macam ni saya nak faham. Ni dia panggil mutawatir ma'nawi. Macam ni. Tuan-tuan pergi satu kampung. Dalam kampung tu, kita tanya satu nama. Kita tanya Pak Hasan kita, kampung dia, semua orang kenal, semua orang tahu. Orang kata dia memang duduk kampung ni. Tanya siapa pun, kami pernah jumpa. Tapi ada kata dia kerja sini, ada dia kata macam ni, ada kata dia macam, cerita tentang dia tu macam-macam. Kita dapat simpulkan satu benda, Pak Hasan ni memang ada, tapi tentang ciri dia tu tak apa nak pasti. Faham tak? Tuan faham maksud saya? Bila kita tengok satu benda, orang cerita macam-macam, tapi tang nama tu ada, tang ciri tu macam-macam. Kita dapat simpulkan orang tu mungkin ada, tapi ciri dia tu berbeza. Imam Mahdi kemungkinan diyakini ada lah. Ini akan timbul kenapa masalah hadis mutawatir dan ahad. Saya sebenarnya, dia masalah ni panjang lah. Siapa dapat tangkap, siapa tak dapat tangkap, buat macam tak faham. Dia panggil dalam masalah ilmu hadis, dia panggil ar-riwayah bil ma'na. Ar-riwayah bil ma'na telah menjadi masalah yang banyak pada ilmu hadis. Di samping dia penting. Di mana rawi meriwayatkan hadis berdasarkan kepada apa yang guna bahasa dia sendiri. Nabi kata macam ni, tapi bila dia pindah balik cerita Nabi kata tu, dia guna bahasa dia. Bahasa yang mereka guna ni, itu menyebabkan banyak riwayat. Dan kadang bila banyak riwayat, kita jadi macam tak tahu yang mana yang asal perkataan yang Nabi guna. Contoh nak bagi faham. Panjang boleh tahan duduk saja, orang duduk bercakap tak tahan. Contoh, dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang cerita perempuan yang dia tawar diri dia mari kepada Nabi untuk jadi isteri Nabi. Nabi tak mau. Ada orang offer diri dia. Nabi kahwinkan orang tu dengan dia. Dalam peristiwa tu satu peristiwa, tapi oleh kerana rawi riwayat banyak, ada riwayat kata Nabi kata zawwajtukaha, aku kahwinkan engkau dengan dia. Ada riwayat kata sahih juga, Nabi kata ankahtukaha, aku nikahkan dia dengan engkau. Ada riwayat kata Nabi kata malaktukaha, aku jadikan engkau memilikinya. Nak macam hamba sikit, macam memiliki tu. Ada riwayat kata Nabi kata amkannakaha, kami jadikan engkau menguasainya. Jadi banyak ni. Kita percaya hak Nabi punya perkataan tu tentu dah salah satu daripada empat ni ya. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali juga, dia kata tak boleh terima untuk bagi orang menikah ni melainkan dengan perkataan nikah ataupun dengan perkataan kahwinlah, zawwajtuka ankahtuka. Kalau kita kata aku jadikan kau memilikinya, tak boleh kata. Memiliki ni hamba memiliki ataupun engkau menguasai, tak boleh. Tapi dalam riwayat tu ada.
Tapi lah riwayat tu ada, belum tentu Nabi kata. Kerana rawi guna bahasa dia sendiri. So bila rawi guna bahasa dia sendiri, cerita tu kita tahu cerita tu tentu betul. Semua orang cerita tentang perempuan tu. Tapi ayat yang Nabi guna ni kita tak tahu. Sebab ramai pergi kata, kau ni kata perkataan ni, kau ni kata perkataan ni, kau ni kata perkataan ni, kau ni kata perkataan ni. Sebab semua rawi ni bukan pendusta. Tapi pi cerita guna ayat sendiri. Ulama hadis kata ini termasuk di dalam bab iddirab. Iddirab maksud belaga. Ayat ni tak boleh, tak tahu nak pegu dah tak tahu. Kalau peristiwa banyak kali tak apalah, banyak orang. Mungkin orang ni Nabi kata ni, orang ni Nabi kata ni. Ni cerita satu orang je, tentu satu kali yang Nabi kata. Tentu salah satu daripada perkataan 4 ni. Kalau hak satu lagi, 3 lagi Nabi tak kata. Kaedah usul dia kata idza tadaraba tasaqata, dia kata. Apabila bertembung, gugur semua. Maka hadis tu tak dijadikan istidlal untuk menggunakan salah satu perkataan. Kena cari hadis lain. Sebab riwayat dengan makna. Ni panjang, ni dalam ilmu hadis. Tuan-tuan patutnya saya tak cerita, tapi saya pening pula. Tapi tak apa, pening pun buat macam faham. Okey. Maksudnya riwayat dengan makna, rawi riwayat dia guna bahasa dia sendiri. Macam saya cerita satu benda, tuan-tuan tak ambil bahasa saya, pergi guna bahasa sendiri cerita ke orang. Bukan nak tipu, tak boleh nak ingat. Dia kata macam ni yang aku ingat, tapi kita guna bahasa kita. Bila guna bahasa kita, dia banyaklah. Mungkin bahasa yang kita guna tu dia macam keras sikit, mungkin lembut sikit, mungkin longgar sikit, mungkin boleh faham banyak sangat. Imam Mahdi ni, di samping hadis-hadis dhaif, macam-macam cerita tentang dia. Hak satu cerita yang kita confirm, pasti dia ada. Macam mana dia punya detail, khilaf. Dan di kalangan ulama Islam, ada yang kata dia tak ada, tak suka cerita ni, anggap isu Syiah. Seperti Ibn Khaldun. Ibn Khaldun kata Mahdi tak wujud, Syiah. Dan dalam sejarah orang Islam, banyak Mahdi. Mahdi yang paling berjaya ialah Mahdi di Sudan, Harakatul Mahdiyah. Dia perang dengan Inggeris, dia berjaya, orang mimpi dia perintah 40 tahun tak saya ingat. Setengah orang kata dia Mahdi. Ada yang kata Mahdi Khalifah Abbasiyah. Banyak lagi Mahdi-Mahdi lain lah, hak duk mengaku merata negara. Saya pernah duduk dalam kuliah dengan syekh saya macam ni, saya cerita tuan-tuan kan. Tiba-tiba satu orang bangun dalam majlis, dia kata, Syekh Salah Khalidi, kami sama Ustaz Syekh, dia tahu cerita. Dia kata, Syekh, saya Imam Mahdi nak berucap. Syekh Salah kata, masjid ini tidak akan membenarkan Imam Mahdi bercakap. Sila keluar. Jadi Imam Mahdi tu tak dapat. Tu Mahdi tu. Arkam mengaku Mahdi. Siapa orang ambil kesempatan? Pasal nama ni besar. Manusia ni pakat duk berebut jawatan Perdana Menteri, ada orang gila yang paling tinggi, Mahdi tu. Bila jadi Mahdi, tuan-tuan tengok. Tadi ada orang tunjuk tentang Darul Hadis, satu tempat ni. Lah ni kan banyak-banyak duk tubuh ni, geng-geng apa ni. Semua pusat-pusat ni tiap-tiap malam Tok Syekh depa duk jumpa Nabi. Siapa yang nak attend dia punya kelas kena selawat 1000 kali. Kalau tak selawat 1000 kali, Syekh akan tahu. Tapi bubuh nama Darul Hadis. Ulama hadis tak buat kerja macam tu. Nabi orang mai angkat kes daripada dia tak tahu. Innakum takhtasimuna ilayya fala'alla yakunu ba'duhum alhana biqaulin min ba'd. Kamu angkat kes pada aku, bukan lagi boleh jadi sebahagian kamu lebih fasih daripada sebahagian yang lain. Aku bagi pada dia berdasarkan apa yang ku dengar. Faman qata'tu lahu min haqqi akhihi fa inna ma qata'tu lahu qit'atan minan nar. Siapa yang aku bagi padanya hak saudaranya, sesungguhnya aku bagi padanya potongan daripada api neraka. Dia mai balah dengan Nabi. Dia ni cakap pandai, dia ni cakap tak pandai. Nabi ingat dia betul, Nabi bagi kat dia. Nabi kata, kalau pun hang ambil, kalau dia yang betul, hang ambil potongan api neraka. Nabi tak kata, nasihat aku nak test. Hang betul, dia salah. Kalau Nabi buat macam tu, kita punya apa? Tak boleh nak buat sistem kehakiman.
Tok hakim tu main mahkamah, berdiri. Kelak, ini salah, ini betul. Tapi agama praktikal. Hatta Tuhan boleh turunkan wahyu untuk bagi tahu Nabi siapa yang betul dan salah. Tapi Tuhan tak buat. Supaya agama berjalan dengan cara yang tabi'i. Memang golongan agama ni, dia tak ada substan. Bukan golongan agama. Setengah golongan yang nak menguasai manusia atas nama agama. Orang nak bagi derma, salah meroncum tangan, minyak wangi $50,000 satu botol. Orang semua duk cium tangan. Apa dia buat? Pertama dia bubuh gelaran kat diri dia. Al apa? Tak apalah al tu kalau nama tempat tak apalah. Al ni nak kena ada kaitan dengan keluarga Nabi ke keluarga al banyaklah. Al itu al ni kan al-bab. Hak tu geng gua. Okey. Kemudian mereka dakwah satu benda luar biasa. Extraordinary, benda luar biasa yang berlaku pada mereka. Malam tadi seketika saya tidur, saya mimpi Nabi mai. Siapa nak lawan apa? Melainkan kita kata, jangan lupa, dalam mimpi hang malam tadi aku orang ada, tu kan Nabi Abu Jahal kan. Kita tak boleh nak kata. Pasal mimpi kita tak boleh nak masuk pi. Anak murid pun Masya Allah, Tok Guru mimpi. Dulu saya cerita tentang mimpi Syekh Rajab di Syria. Saya suka Syekh Amin Qudah cerita. Syekh Rajab dia gen tarekat Naqsyabandi Syria. Ya Syekh Rajab, Syekh dia tanya. Syekh Rajab pun ternama. Maza ra'aita fil manam? Dia tu ra'aitu Allah Azza wa Jal. Apa yang kau tengok dalam mimpi? Aku tengok Allah Azza wa Jal. Kat tempat kita ni baru setakat duk tengok Nabi. Tengok Tuhan terus. Pengikut kat bawah ni Allah tak kira lah. Kaifa wajhullah? Macam mana muka Allah? Wajhullah tamam zin wajhi syekh. Macam mana muka Allah? Muka Allah sebiji macam muka Tok Syekh. Allah. Teratur. Sebab dakwah mimpi. Sebab tu agama awal-awal. Hasan al-Banna rahimahullah, dia letakkan 20 usul 20, walaupun sebahagian pokok salafi tu kerat tolak asal, tapi asal al-Banna antara benda yang dia buat, dia letak usul 20. Salah satu dia kata mimpi tidak boleh menjadi hujah syariat. Mimpi, kasyaf, karamah, semua ni tak jadi hujah dalam syariat. Kau tidak jenuh. Ni aku mimpi Nabi habaq malam tadi, dia suruh apa hang bagi separuh kat aku. Hanya nak main-main Nabi habaq tu. Terpaksa pula kita kena tidur malam esok, tunggu esok mai. Aku malam tadi mimpi dia habaq semua hang main kat aku. Habis nama Nabi. Jadi bila semua orang duk dakwa mimpi, dan sekarang jadi mimpi. Cuma tengok dalam Facebook, Syekh kita malam tadi telah bermimpi. Maka siapa yang nak ada hadir dalam majlis qasidah Syekh, hendaklah zikir dulu 1000 kali. Kalau tidak Syekh akan bau. Siapa yang tak zikir? Dan malam kemarin Nabi tak mau mai pasal ada budak yang tak zikir. Allah. Nabi tanya Abu Hurairah, kenapa kau pergi mana wahai Rasulullah? Abu Hurairah kata, Rasulullah, aku lari tadi sebab aku berjunub. Aku tak boleh duduk dengan kau. Nabi kata, al-mu'min la yanjus. Orang mukmin tidak najis. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah kata, telah berlaku pertempuran, pergaduhan pada zaman sahabat keliru antara tentang isu Uthman, telah keliru antara masalah Ali, Aisyah. Tak ada siapa di kalangan sahabat ni yang pi kata lah ni, jom kita pi jumpa Nabi, kita panggil Nabi bangkit. Mai ko Ali kata ni, tuan-tuan sekian, hampa kenal aku siapa? Saya Sayyidina Ali. Malam tadi aku dah mimpi Nabi habang aku, hampa sokong puak lain pun salah. Hatta Aisyah isteri Nabi pun tak pernah guna hujah kata aku dah jumpa dengan Nabi. Tak pernah siapa. Umar pun tak pernah. Mereka berbeza pendapat nak
nak tulis Quran, tak tulis Quran, semua atas istikharah. Tak ada siapa mimpi-mimpi ni. Bukan kita nafikan mimpi, tiba main-main kecenderungan ni. Dahlah mimpi mengaku jumpa Nabi, boleh rakam dalam video pula. Saya Masya Allah jumpa dengan Rasulullah. Ata' bin Rabah, orang jumpa Rasulullah, mimpi jumpa Rasulullah, puji Ata' bin Rabah. Orang bagi tahu ke Ata' di Kaabah. Ata' kata, kau jangan bagi tahu sesiapa. Tak mau, riak, takabur, sombong. Tiba-tiba boleh rakam video saya jumpa Rasulullah, saya pegang kasut Nabi. Allah, orang soleh tak cerita, Syekh. Sebab tu kata Al-Husain Al-Hasan bin Ali, kau jumpa Ali Zainal Abidin, kau jumpa Nabi, ya, sifhum li, sifatkan Nabi tu padaku. Dia pun kata gini-gini, aku mimpi jumpa Nabi. Dia kata syaitan. Dia kata mana syaitan? Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Nabi kata lah hadis, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamassalu bi. Riwayat Bukhari pun. Siapa yang tengok aku dalam manam, dalam tidur, sesungguhnya dia tengok aku kerana syaitan tak menyerupai aku. Ali Zainal Abidin kata, memang syaitan tak menyerupai Nabi. Syaitan serupa dengan orang lain, hang tak kenal, hang kata Nabi. Dia tu bukan Nabi, dia syaitan. Syaitan tak boleh menyerupai Nabi, tapi dia boleh menyerupai orang lain. Hang tak kenal, hang sangka dia Nabi. Itu kalau mimpi sungguh. Kok tak mimpi pun. Abuya, ingat Abuya Syari Arkam, berapa banyak mimpi, dia siap dengan mimpi, boleh rakam lagi. Rakam Nabi pula cakap Melayu dengan dia, panggil kat dia tuan. Yang tipu dia tu budak Filipina tu, apa nama budak Filipina tu, tipu dia, baca buku Zabidi, tersungkur di pintu syurga. Orang macam lupa. Kebelakangan ni main balik pokok ni. Ni grand punya main ni. Yang nu main sebai kok ni, macam-macam grup dok dah ni. Pakatlah panggil, pun bagilah 2-3 lagu meneleh ya Allah, orang dengar. Tak apalah, bukanlah salah lagu tu. Nak berlagu tak apalah, macam nasyid lah. Bolehlah berlagu. I'tiqad tu salah. Nak berlagu tu berlagu lah, selagi lagu tu maknanya sahih. Saya orang menyanyi Ya Hanana pun saya tak kata salah. Ya Hanana tu syok begitu lah. Dan orang tanya apa makna Ya Hanana, semua pakat tak tahu Ya Hanana, Ya Hanana. Tapi tak apalah menyanyi kan. Dulu ada lagu Syanana, orang tak tahu makna kan, menyanyi. Ni Ya Hanana ni nak puji Nabi, boleh lah kan. Saya tanya Ustaz Syazli, Ustaz Syazli lebih tahu pasal dia mengaji di Yaman. Ya Hanana kan. Tak apalah, mungkin Ya Hanana dia kata wahai yang bertuah kan, saya pun nak cari macam mana dia punya kata dasar apa, dia punya juzur perkataan tu, tapi tak apalah. Tak apalah, dia kata makna dia okey. I'tiqad tu tak betul. Nabi hadir dalam majlis. Dulu Syekh Abdul Qadir Jilani hadir dalam majlis. Bila semua orang boleh dakwa benda ni, susah tuan-tuan. Lama-lama IQ pun kena buat juga. Tutup lampu pelan-pelan, Nabi mai. So, tuan-tuan, tanah kita nak beli sebelah ni duit tak cukup. Malam tadi Nabi mai, tuan-tuan tak bagi besar malam ni. Oh, kacau buat macam tu. Sebab tu antara kelebihan mengaji sunnah, mengajar kita menggunakan akal yang betul. Tak fanatik, tak mengizinkan diri diperbodohkan. Berfikir. Kalau kata semua jangan fikir, dengar saja apa saya kata. Tuan-tuan apa? Tuan-tuan siapa? Saya ada PhD, pakai mufti lagi, masuk Sarawak lagi, TV lagi, ingat apa? Tak ada. Orang bawah mungkin lebih betul daripada kita. Dalam benda yang seselekeh benda, mungkin dia lebih betul. Dia boleh fikir, mungkin kita tak boleh fikir. Sebab itu ini tidak ada yang semua
perkataan orang diterima dan ditolak melainkan Al-Ma'sum sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita tak ada masalah. Ramai abang kita, Ustaz saya tak setuju pandangan tu. Tak apa. Ana punya pandangan tak setuju tak apa. Ente tak setuju, segala keberkatan dah tak ada. Cahaya muka ente dah hilang. Berkat dah tak ada, ente mengaji semua masuk neraka. Pakai buah tu maksum semua tu Syekh. Jadi macam tu. Sehingga tak boleh bertikai. Ente kena ikut ana macam mana Nabi Musa ikut Nabi Khidir. Jangan tanya. Sehingga sebahagian buku-buku kerohanian, bukan semua, apabila dia tengok syekh dia buat benda tak elok dengan perempuan, syekh dia kata benar salah, jangan tegur syekh kata. Kalau kau buat salah, kerana apabila kau buat, kau bermaksiat. Sedangkan ketika aku buat, aku menikmati kebesaran Allah Jalla wa'ala. Tak mungkin. Agama. Wallahi law saraqat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad kata Nabi mencuri, aku potong tangan dia. Nabi tak kata kalau dia mencuri, bukan. Dia anak Nabi, dia curi lain. Sebab tu Hamka tulis dalam teguran suci dan jujur kepada Mufti Johor, Hamka quote. Hamka kata ada orang kata, Hamka kata, bukan saya kata, jika golongan Said itu memukul kita dan apa-apakan kita, hendaklah kita reda kerana mereka itu keturunan Nabi. Kemudian Hamka jawab, sesungguhnya ini bukan daripada ajaran Islam. Cerita ni Hamka hadapi dah. Hamka hadapi dah isu ni. Kita hormatlah semua Said-Said, Habib-Habib keturunan Nabi ni. Kerana kalau betul-betul mereka keturunan Nabi dan ikut hak Nabi kata, alal ain wa ra's, kita respect, hormat mereka. Tapi kena sebiji macam hak Nabi buat. Kalau tak sama, kita sayang kat Nabi kita lagi. Kita sayang kat Nabi kita lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atina sana taqwaha zakiha wa anta khairu man zakka anta waliha ma laha sallallahu ala nabiyina Muhammad rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jazak kepada Al-Fadhil Dr. Asri. Tuan-tuan, sedikit pengumuman. Yang pertamanya 26 hari bulan ni insya-Allah kita ada kursus solat dipimpin oleh Ustaz Salman Ali, bermula 8 suku pendaftaran sampai pukul 1. Cuma yuran RM5 untuk kertas kerja dan kita nak buat jamuan sikit. Minta tuan-tuan kalau yang nak datang boleh angkat tangan sekarang ni, saya nak buat anggaran. Kalau yang nak hari Sabtu ni insya-Allah, ada yang nak